soalan kuantitatif 1. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara kuantiti buruh dengan jumlah keluaran. So dekat sini dia ada buat kurungan TP. TP itu stand for total product ya. Okay, jumlah keluaran. Okay, so kat sini adalah jadual dekat sini kita ada kuantiti buruh unit. So untuk kuantiti buruh kat sini pelajar boleh tulis QL. Okay, ataupun selain quantity of labor ya, ataupun selain daripada QL, pelajar boleh letak L pun boleh, mana-mana satu. Lepas tu jumlah keluaran, yang inilah TP. Okay, so kuantiti buruh ini kita letak unit boleh diterima ataupun orang pun boleh. So kat sini jadual dia bagi unit, jadi kita ikut dia sajalah nanti. Kemudian jumlah keluaran kurungan unit. Okay, sekarang kita cuba tengok buruh. Okay, buruh ini sebenarnya dia merujuk kepada jenis input yang mana satu. Sama ada input tetap ke ataupun input berubah. Input berubah. Okay, thank you. So ingat buruh ini adalah input berubah. Okay, so sudah kata input berubah kan? Jadi kita boleh nampak bahawa bilangan buruh dia semakin bertambah. Itu maksudnya berubah lah. Dan jumlah keluaran kita cuba tengok. Okay, jikalau kita tidak mempunyai sebarang buruh ataupun buruh kita kosong, jumlah keluaran output yang kita hasilkan adalah kosong juga, sifar juga. Okay, dan apabila unit buruh yang kita gunakan satu unit, jumlah keluaran dia 5. Kalau 2 unit buruh, jumlah keluarannya 24. Jadi daripada jadual ini kita dapati bahawa apabila semakin banyak buruh digunakan, jumlah keluaran kita meningkat. Cuba tengok. Ada dua nilai yang sama. Jadi dua nilai yang sama dekat sini menunjukkan bahawa dia telah capai maksimum. Dan kemudian dia turun. Okay, so itu adalah maklumat yang kita boleh nampak daripada jadual kita. Jadi sekarang berdasarkan jadual di atas. Okay, sudah faham jadual ini, barulah kita jawab soalan dia. A. Hitung keluaran purata AP dan juga keluaran sud NP. Okay, so kita kena tunjuk dua-dua lah. Jadi sekarang saya nak tanya, apakah rumus AP? Aina? TP bahagi L. TP Okay. bahagi L. Okay, thank you. TP bahagi dengan L. Jadi dekat sini kita boleh nampak, okay, TP boleh ambil mana-mana satu saja. Guna 5 bahagi L. 1. 5 bahagi 1. Aina, bagi jawapan anda kepada saya sama dengan berapa? 5 unit. Yes, 5 unit. Inilah rumus pengiraan dengan jawapan dia. Jadi untuk jawapan yang seterusnya untuk unit buruh yang berlainan, okay, Miss akan cadangkan anda supaya sediakan satu jadual yang baru. Okay, so di bawah jadual yang baru itu, okay, kita boleh terus tambah dekat sini ataupun pelajar sebenarnya digalakkan sediakan jadual sedemikian. Miss cuba tunjukkan. Okay, so yang ini QL, quantity of labor. Ini dia minta AP kan. Selain daripada AP, dia minta juga MP. Okay, so yang ini kurungan unit. Okay, ini jadual yang kita perlu sediakan. Tengok dari 0 hingga 6. So kita pun tulis lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi Amir, sila bagi jawapan kat Miss. AP kamu berapa kat sini? Mula dengan? Dash. Okay, tadi ini 5 kan? Sudah bagi tahu. Yang lain sambung? 12. 12. 11. Okay. 8.8. Okay. 7. Ya, so tepat jawapan dia. So itu adalah pengiraan untuk AP. Rumus pengiraan jawapan, dan untuk jawapan yang lain kita terus tekan kalkulator dan masukkan ke dalam jadual kita sahaja. Okay, kita sambung dengan MP sebab soalan dia juga tanya. Dan keluaran sud bagi setiap unit buruh. So kira MP. Apakah rumus MP, Aro? Perubahan bagi perubahan QL. Okay, perubahan TP bahagi perubahan QL. Okay, jadi sekarang
Aro, boleh terangkan satu pengiraan kepada Miss? 5 tolak kosong bahagi dengan 1 tolak kosong. Dapat 5 unit. Okay, thank you. 5 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong dapat 5 juga. Tapi 5 itu 5 unit. Okay, jadi 5 unit itu kita akan letak dekat sini. Inilah 5. Okay, so sekarang kita sambung dan dapatkan jawapan MP. Baiti, mula dengan Dash. Hmm. Lepas tu 19. 19. 12. Sorry? 12. Okay. 8. 0. -2. Okay, thank you. So, sekiranya anda berjaya sediakan jadual sedemikian, pastikan ada label dan kurungan apa, ada rumus pengiraan. Rumus pengiraan ini tunjuk satu kali saja, anda akan dapat markah yang penuh. Dan ini adalah untuk soalan bahagian A. So, selesailah bahagian A dia. Okay, jadi sekarang kita akan sambung soalan berkaitan dengan bahagian B pula. Soalan bahagian B, kita cuba tengok. Laka kelok TP, AP, MP ikut hukum pulangan berkurangan. Okey, dan ini kita biarkan dulu. Kita fokus. Kita nak laka ketiga-tiga kelok ini. Okey, jadi nak laka ketiga-tiga kelok ini, kita akan sediakan 2 raja yang berlainan. So, nanti Miss akan laka TP dulu. Okey. So, ini soalan B ya. Okey, anda sepatutnya sudah buat 2 raja. Okey. Yang atas punya ini adalah TP. Ini adalah QL. Jadi sekarang Miss nak tanya, TP pada mula dia macam mana? Dia meningkat dengan macam mana? Wai Hong. Meningkat dengan kadar bertambah. Seterusnya, Meningkat dengan kadar berkurangan. sehingga mencapai, Maksimum. and then Sifat R&M menurun. tengok, ingat tadi kita sudah kata, tengok balik semula jadual dia ya. Apabila kuantiti buruh kosong, TP kosong kan? So bermaksud ia akan mula dekat sini. Okey, tadi Wei Hong pun sudah bagi tahu pada mula dia meningkat dengan kadar bertambah. Inilah bentuknya. Dan seterusnya meningkat dengan kadar berkurang sehingga capai maksimum. Sini maksimum. Dan seterusnya dia turun. So labelkan ini TP. Itu je. Okey. Dan seterusnya daripada TP yang meningkat dengan kadar bertambah ini, okey. So Miss buat dotted line ya. Meningkat dengan kadar bertambah sampai sini kan? Saya buat dotted line sehingga ke bawah. Meningkat dengan kadar berkurang, capai maksimum, buat dotted line ke bawah. Okey, terang. Miss akan cuba sediakan kelok bagi AP dengan MP. Kedua-dua kelok ini akan berada di bawah raja ini. So, TAP, MP. Juga sama, ini asalan. Paksi X dia sama seperti atas, quantity of labor. Okey, jadi sekarang pelajar cuba tengok. Saya akan sediakan AP dulu. Tapi nak sediakan AP ini, kita kena buat satu garis yang bertangent dengan TP. Okey, dan biasanya dia akan bertangent pada peringkat ini. Di mana TP meningkat dengan kadar berkurang. Okey, cuba tengok. Okey, so yang bertangent ini, okay, so nanti kita akan buat dotted line lah sehingga ke bawah. Okey, sebab itu akan menjadi titik maksimum AP. Okey, tetapi sebelum kita sediakan AP ini, okay, kita buat MP dulu. Okey, ingatlah garis yang bertangent ini tujuannya adalah untuk sediakan AP. So sekarang kita buat MP dulu. Okey. Jadi bagi tahu saya, apabila TP meningkat dengan kadar bertambah, MP macam mana? Meningkat dengan kadar maksimum. Okey, meningkat bukan kadar, Meningkat secara maksimum. Ya, meningkat sehingga capai maksimum macam ini. Okey, dan ingat jangan sentuh pada paksi ini. Sebab kita kata bahawa apabila QL kosong, MP kita dash. So dash itu macam tak ada nilai lah. So biarkan sahaja. Okey, capai maksimum. Okey, Lufil sambung. Kemudian MP macam mana? Berkurang. Berkurang sehingga sifar. Ya, kalau TP meningkat dengan kadar berkurang, MP dia berkurang. TP maksimum, MP
sifar. Jadi bentuk dia jadi macam ni. Okay. Okay, so ini maksimumnya. Okay, seterusnya kalau TP turun, MP macam mana Lutfi? Berkurang dan bernilai negatif. Yes, kita sambung. Okay, so berkurang dan bernilai negatif. So labelkan ini MP. Sudah selesai dah. Jadi sekarang, okay, MP dah settle, kita sambung dengan AP. Tadi, refer balik garis yang bertangent itu kat sini kan? Okay, buat dotted line sehingga ke bawah. Okay, Miss guna pen yang berwarna lain lah supaya senang tengok. Sekarang saya nak buat AP ya. Turun sehingga sentuh MP kemudian berhenti. Okay, berhenti kat sini. Okay. Kenapa saya nak berhenti apabila bersilang dengan MP? Titik ini merujukkan titik apa, Lilian? Maximum point of AP. Okay, thank you. Okay, so sekarang pastikan ini maximum point ya. Okay, jadi turun. Turun. Selesai. AP. Jadi nak sediakan raja ini, pelajar hanya perlu sediakan TP, MP dengan AP melalui cara sedemikian sahaja. Jadi lengkaplah. Okey, dalam video yang Miss sediakan itu, memang saya ajar sediakan macam ini saja kan. Okey, tetapi disebabkan sekarang soalan ini adalah soalan kuantitatif. So, bermaksud anda kena masukkan nilai-nilai tertentu dekat sini. Okey, kita cuba tengok ya. Okey, nak senang dekat sini, Miss terus masukkanlah TP dekat sini ya supaya kita terus boleh compare. Okey, so ini TP lah unit. Saya salin semula. Ni 0, 5, 2, 4, 3, 6, 4, 4, 4, 4, 2. Okey, jadi kita refer kepada jadual ini sahaja. Saya nak masukkan angka bagi TP. Jadi tengok TP. TP maximum. This is the maximum point. Buat dotted line ya. Okey, so maximum point dia dekat sini berapa? So kita tengok balik jadual itu. Fokus TP. Maksimum tu berapa? 44. Okey, so ada 2, 4, 4 Ya. kan? Jadi sekarang saya nak tanya, memang kita akan isikan 44. Okey, tak apa, Miss isi dulu ya. Okey, so 44 sini. Tetapi, okey, sentuh TP sini maksimum. Turun bawah. Okey, sekarang nilai sini berapa? Okey, kita tengok balik. Quantity of label dia, buku dia. Sini 4 kan, kita nampak ada 2 kan. Jadi sekarang saya nak tanya, nilai yang kita kena isi pada jadual itu, apa yang sepatutnya diisikan? Hazri? 45. 45? 4.5. Yes, thank you. Kita sepatutnya isi 4.5 dekat sini. Okay, so pelajar boleh terus tulis 4.5. Ataupun satu cara lagi, you sini tulis 4, sini you tulis 5. Juga merujuk kepada 4.5. So itulah cara dia. Okey, saya ulang. Pelajar boleh guna cara ini ataupun dua ini abaikan, terus letak 4.5. Dua-dua pun boleh diterima. Okey. Okey, dan seterusnya kita semak dalam jadual kita. Kalau ikut raja, MP sifar dekat sini kan? Okay, tengok jadual kita. Ya, MP sifar. Betul lah. Juga sama, kita cuba tengok pada masa itu. Okay, MP sifar. Dan pada masa itu, walaupun nilai dia adalah merujuk 5, MP ini dia adalah merujuk di antara. Okay, 4 dengan 5. So, bermaksud MP sifar itu juga berlaku pada 4.5. Jadi, dalam raja kita, sama. So, pelajar boleh terus tulis 4.5 dekat sini. Ataupun macam tadi, sini tulis 4, sini tulis 5. Okey, pilih mana-mana satu. Jelas ya? So, itu adalah kesinambungan dia, TP dengan MP. Okey, sekarang kita sambung MP pula. Untuk MP pun sama, dia ada maximum point dia. Okey, ini maximum point dia. Okey, kita cuba tengok jadual kita. Tengok MP. Meningkat sehingga maksimum. Jadi maksimum tu berapa? Tengok jadual ini. MP. Tengok yang maksimum. 12. Sorry?
19. Ya, 19. Okey. Jadi kita pun tunjukkan 19 pada raja kita. Okay. So kita isi tadi ini MP maximum point kan. Terus letak 19 kat sini. Okey. Juga sama seperti tadi. Okay, kita kena cari nilai dekat sini. Sini sepatutnya berapa? Kita tengok semula jadual kita. MP maksimum 19. Okey, Najah. Berapa nilai dia sebenarnya MP maksimum tu? 2. 2. Okey, kalau tengok jadual memang 2. Tetapi kalau kita nak letak pada raja, dia bukan 2. Dia berapa? 1.5. Sorry, again? 1.5. Ya, ingat dia adalah di antara 1 dengan 2. Jadi MP maksimum itu adalah 1.5. So bermaksud dekat sini, okay, nilai dekat sini dia adalah 1.5. Okay, jadi pelajar boleh tulis ikut cara macam ini. Ini 2. Ataupun, okay, anda boleh terus tulis lah 1.5 dekat sini. Ya, mesti terus tunjuk kat sini 2. Ini 1.5 dia. Okay. Okay. So sekarang, okay, sambung tinggal AP sahaja. Okay. Tengok AP maksimum. Kalau kita tengok jadual ini, AP maksimum itu adalah berapa? Ada Wia? 12. 12. Ada 2 kali 12. Kita ambil yang atas ke yang bawah? Ambil yang atas. Atas. Okey, kalau you ambil yang atas, okey, tengok raja ini ya. AP maksimum kan pada masa itu dia sama dengan MP kan? Betul. Jadi kalau kita ambil yang atas punya, adakah dia MP? Kena ambil yang bawah lah sebab apa dia sama dengan MP sama dengan MP. Ya, kita kena ambil yang bawah supaya dia sama dengan MP. Okey, ingat kalau ada 2 nilai punya yang sama punya, kita nak tetapkan sama ada mana satu maksimum, kita akan ambil yang bawah punya. Isu dia seperti tadi juga. Tengok TP, kan ada 2 kali, 4 kan? Okey, kalau kita nak betul-betul kira, kita akan ambil yang bawah punya. Sebab masa itu, MP dia sifar. So ingatlah, ada 2 nilai yang sama, kita akan pilih yang bawah punya. Okey, jadi sekarang kita dapati bahawa AP maksimum tu adalah 12. Okey, sama dengan MP. Jadi kita pun tunjuklah 12. Okey, so dekat sini 12 ya. So buat dotted line. Sini akan jadi 12. Okey, tetapi sekarang saya nak tanya. Okey, ini maksimum turun bawah. Sini akan jadi berapa nilai dia? Tengok jadual masing-masing. QL dia berapa? 2.5. Yes, kita akan letak 2.5 dekat sini sebab dia di antara 2 hingga 3. Okey, jadi untuk letak 2.5, okey, jadi pelajar boleh letaklah sini memang 2.5, so sini adalah 3. Kalau you tengok yang Miss buat yang ini, kalau you rasa complicated, pening. Okey, kalau you rasa pening dengan cara macam ini, tak apa. You boleh guna yang perpuluhan punya. So sesiapa yang guna perpuluhan punya jawapan, Miss akan guna yang berwarna merah ya. Okay, so yang ini 4.5. Tarik ke bawah 4.5. Yang ini tadi AP maksimum itu okay, 2.5. Okay, dan yang tadi MP maksimum punya, that one is 1.5. So sesiapa yang guna 0.5 punya, you hanya ada 1, 2, 3 angka sahaja. Tetapi siapa yang tak biasa dengan perpuluhan, you guna yang inilah. Cuba dia akan nampak banyak sikit nombor-nombor yang wujud dekat sini. So ikut cara mana yang you rasa senang. Okay? Ya, dengan hukum pulangan perkurangan. Jadi kita baru berjaya lakar TP, AP, MP. Dan kita pun sudah masukkan semua angka. Tetapi dengan hukum pulangan perkurangan, jadi sekarang ni saya tanya, hukum pulangan perkurangan ini terdiri daripada berapa? Hukum pulangan berkurangan ada 3. Okey, ada 3 iaitu? Pulangan sud bertambah. Okey, lagi? Pulangan sud berkurang. Lagi satu? Pulangan sud negatif. Yes. Okey, kita ada 3 ya. Okey, iaitu pulangan sud bertambah,
berkurang dan pulangan sud negatif. Jadi dia kata dengan mengikut hukum pulangan berkurangan kan. Okey, jadi sekarang dengan raja ini anda boleh terus tunjuk macam ini. Okey. Dari sini hingga sini, okey, ini anda boleh labelkan pulangan sud bertambah. So tulislah pulangan sud bertambah. Saya tulis kecil sikit. Dari sini hingga sini, pulangan sud berkurang. Okay, and then after this, pulangan sud negatif. So, itulah cara kita kalau nak labelkan pulangan sud. Hukum pulangan berkurangan itu. Okay, so from here to here, bawah pun samalah. Dari sini ke sini, pulangan sud bertambah. Dari sini ke sini, pulangan sud berkurang dan belakang tu pulangan sud negatif. Okay, so itu adalah jawapan bagi soalan B. Barulah selesai dibincangkan. Okay, kita sambung soalan yang seterusnya, soalan C. Nyatakan hubungan antara TP dan MP. Okey, dia nak fokus ini saja. Apabila berlakunya pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang, saya nak tambah lagi satu. Pulangan sud negatif. So, saya akan bincang ketiga-tiga aspek ini dan saya akan kaji TP dengan MP. Okey, so itu untuk soalan C ya. Okey, so nanti Miss akan bincang pulangan sud bertambah. Okey, so nanti ada TP, ada MP. Okey, diikuti pulangan sud berkurang. Juga sama, ada TP, ada MP. And lastly, kita akan ada pulangan sud negatif. Juga sama, ada TP, ada MP. Jadi sekarang kita tengok pulangan sud bertambah. Okey, tadi you nampaklah di mana TP meningkat dengan kadar bertambah kan. Okey, dan masa itu kita kata MP capai maksimum. Okey, kita cuba tengok jadual dia. TP meningkat dengan kadar bertambah. Lepas tu MP mencapai maksimum. Mencapai maksimum sehingga 19 kan. Maksudnya sehingga sini lah. Betul tak? Okey, jadi okey. Saya tulis dulu ya. TP naik dengan kadar bertambah. Okey, sementara MP meningkat sehingga mencapai maksimum. Okey, kalau dalam video itu memang Miss ajar macam ini sahaja. Tetapi ingat, disebabkan ini soalan kuantitatif, okey, kalau anda hanya bagi jawapan yang sedemikian, jawapan anda tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? You kena kaitkan kuantiti buruh anda. Cuba tengok, perkara ini berlaku sehingga unit buruh yang ke-2 kan? Jadi pelajar kena tambahlah. Okey, iaitu sehingga. Selepas anda tulis ini ya, sehingga unit buruh ke-2. Barulah kata lengkap jawapan dia. Okey, saya ulang. Bagi pulangan sud bertambah, TP meningkat dengan kadar bertambah, MP meningkat sehingga capai maksimum, sehingga unit buruh yang ke-2. Okey, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, tadi sini capai maksimum, bukan sampai 1.5 ke? Kenapa jawapan sini kata ke unit buruh yang ke-2? Okey, saya nak bagi tahu untuk raja, memang kita akan letak ada poin berapa, poin 5, poin 5. Tetapi untuk jawapan dekat sini, ingat, kita kena bagi nombor bulat yang macam ini. Itulah sebab kenapa tadi saya rujuk balik jadual dia. Okey, so nanti untuk pulangan sud berkurang, negatif pun sama, kena bagi nombor bulat. Okey, kita cuba tengok. Kalau pulangan sud berkurang, kita nampak TP dia macam mana, MP dia macam mana. Tapi cuba bagi tahu saya nanti sehingga unit buruh ke berapa. Meningkat dengan kadar berkurang. Okey. MP. Belum lagi? Belum habis lagi? Okay. TP meningkat dengan kadar berkurang. Apa tu nama MP? Ni nak MP. Okey. MP macam mana?
Turun Okey. sampai nilai sifar. Okey, MP turun sehingga mencapai sifar kan? Okey, sekarang saya nak tanya. Kalau MP sifar, TP macam mana? TP maksimum. Ya, MP sifar, TP maksimum kan? So, bermaksud dekat sini, anda kena sebut juga TP meningkat dengan kadar berkurang sehingga capai maksimum. Kena mention yang ini juga. Okey, boleh ya, Kusha? Okey, ataupun kalau katakan mungkin macam tadi, mungkin Kusha punya jawapan dia kata TP meningkat dengan kadar berkurang, MP menurun. Okey? Lepas tu dia buat ayat yang lain. Dia kata TP mencapai maksimum dan MP bernilai sifar. Okey, sebab dekat sini kita nampak ada dua hubungan. The first one yang ini. TP naik dengan kadar berkurang, MP turun. Dan lagi satu hubungan, tengok dia capai maksimum, MP sifar. You boleh buat dua ayat yang berlainan. Tengok meningkat sehingga maksimum dan MP kita sifar sehingga unit buru ke berapa? 5. Okay, good. So that is the answer. Jadi bagi tahu bahawa sehingga unit buru kelima. Okay, kena tambah yang ini. Pastikan ada yang ini ya, sebab ini sangat penting untuk jawab soalan kuantitatif. Okey, kemudian kita cuba tengok pulangan sud negatif. Tengok raja ini. TP macam mana, MP macam mana. Okey, Syahira Saiful. Ya, Miss. TP macam mana? TP menurun. Okey, MP menurun dengan bernilai negatif. Okey, MP menurun dan bernilai negatif. Okey, tetapi ini kalau kita tengok jadual dia. Okey. Syahira Saiful, you nak bagi kita macam mana yang ini? Hingga unit buruh ke-6. Okey, kalau you kata, okey, thank you Syahira Saiful. Okey, kalau you kata sehingga unit buruh yang ke-6, tetapi saya nak tanya, kalau katakan ada lagi unit buruh ke-7, memang TP turun kan? MP bukan nilai negatif kan? Kalau ada 8 pun sama. Jadi kalau you kata sehingga unit buruh ke-6 itu bukan kata salah, cuma jawapan anda kurang tepat. Jadi nasihat saya akan guna cara ini. Saya akan bagi tahu dia mula pada 6 kan? So saya akan guna selepas unit buruh yang ke-5. Okey? Jadi jawapan dia saya akan kata, okey, bernilai negatif selepas unit buruh ke-5. Maksudnya after yang inilah tadi sehingga unit buruh ke-5 kan? Yang ini selepas. Ada perkataan selepas. Unit buruh yang ke-5, jadi TP akan turun, MP akan turun dan bernilai negatif. Barulah tempat jawapan dia. Okey, jadi itu adalah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 1 yang merangkumi soalan A. Okey, so soalan A di mana kita sediakan jadual dengan pengiraan dia. Okey, kemudian soalan B, kita sediakan raja dia. Dan ingat, kali ini kita kena masukkan angka-angka dia. Ada pilihan, tengok you nak letak yang nombor bulat ke ataupun ada perpuluhan punya. Okay, and then C, kita huraikan hubungan antara TP dengan MP. Okay, so sekarang Miss akan go through seorang-seorang. Tengok siapa yang ada masalah. Wai Hong nak cakap apa tu? Saya ada satu soalan sekarang. Tiba-tiba ada. Okay, ya Wai Hong. Kalau bagi soalan 1, B dia laka kilo. Kalau kita laka ikut raja, dia ada dua nilai yang sama. Kalau kita laka macam AP, dia ada 12 ni macam akan jadi satu straight line. Yang ini ke? 12 yang ini ya? Ya. Okay, so bermaksud apabila AP maksimum dia bersilang dengan MP, dia akan jadi satu straight line yang ini ke? Kalau kita laka ikut jadual 2, 3, 1 sampai 6 tu. Okay, itulah sebab dalam sukatan metrik dia tak akan bagi you kertas graf untuk laka macam itu. So itu kalau yang itu bagi lukis. Sekarang hanya laka sahaja. Lukis dengan laka itu berlainan. Kalau lukis memang kita guna kertas graf, kita laka betul-betul. Kalau dia laka betul-betul tak ada masalah.
Okey, sebab kita memang ambil poin berapa tu. Tetapi disebabkan metrik punya sukatan dia tak guna kertas graf. Pelajar hanya perlu lakar sahaja. So you hanya perlu lakar dan tunjukkan poin yang maksimum sahaja. So that's why you nampak dekat sini saya tunjuk TP maksimum, MP maksimum dengan AP maksimum. Dan kalau dalam jadual itu kita boleh nampak kalau AP maksimum kan dia sama dengan MP kan pada unit buru 3, tapi dalam jadual kita labelkan 2.5. So, terpaksa buat demikian sahaja. Wai Hong, boleh ke? Oh, boleh. Faham lah. Okay, thank you, ingat, Miss. So ingat beza antara lakar dengan lukis tu berlainan. Kalau lukis, kita perlu kena kertas graf lukis betul-betul. Tapi kalau lakar, you lakar macam ini saja. Ingat tentukan maksimum point dan memenuhi dah syarat dia. Okay, so kalau tak ada seberapa pertanyaan, yang lain boleh live meeting. Kita jumpa lagi. Okay, bye-bye. Okay. Thank you, Miss.